Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam video ini insya-Allah kita akan memberi fokus kepada cara menggunakan TradingView. Okey, tradingview.com untuk kita menganalisa chart dan membantu kita dalam membuat keputusan dalam pelaburan kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan TradingView ni, so disclaimer dulu, penafian video ini hanyalah untuk tujuan pendidikan saja. Tidak ada niat untuk suggest mana-mana counter untuk anda membuat keputusan dalam pembelian. This is not buy call. Pertama, yang kedua, saya bukanlah expert dalam pelaburan saham ini. Saya tidak ada sijil, tidak ada orang kata qualification, tidak ada pengiktirafan daripada mana-mana persatuan teknik analisis dan sebagainya. So, apa yang saya kongsikan dalam video kali ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun terlibat dengan saham ini. Dan video ini insya-Allah saya dedicated, saya tujukan khusus kepada rakan-rakan kita yang belum pernah kenal dengan TradingView, tak tahu macam mana nak guna, tak pernah guna pun mana-mana fungsi dalam TradingView untuk membantu membuat keputusan. So ini video yang sangat basic, tetapi insya-Allah anda akan belajar sesuatu daripada video ini. So kepada sesiapa yang ingin belajar, yang tak ada asas, yang ingin belajar, insya-Allah anda akan dapat sesuatu yang sangat berharga dalam video kali inilah. So kalau anda dah biasa dengan saham, dah biasa dengan TradingView, so mungkin ini bukan video untuk anda. This is not a channel for you to search for detailed information about tradingview.com. So kepada sesiapa yang baru, this is right place for you lah. Okay. So kita nak fokus berkenaan dengan tradingview.com. Kita akan buka kita punya browser. Sekejap. Okay, so ini browser. Saya akan menggunakan browser. Okay, sebelum tu saya akan kena bawa saya punya video ni ke atas dulu. Okay, this one. Alright. Okay, so bila kita pergi ke tradingview.com, okay, tradingview.com, TRADING view.com. Okay, so tradingview.com ni bukan sekadar untuk saham ataupun produk-produk investment dalam negara kita sahaja, tetapi dia adalah worldwide, di seluruh dunia. So bila kita pergi ke tradingview.com, kita akan dapat lihat interface bagaimana yang anda dapat lihat di skrin sekarang ini. Okey. Baik, untuk tutorial kali ini kita fokus kepada chart. Okey. So kalau anda tidak mempunyai account lagi dekat tradingview.com ini, anda boleh pergi, anda boleh klik saja chart ini. So tak perlu login pun sebenarnya. So kita boleh, saya search sebelum ni, ni syarikat Apple. Kalau siapa-siapa yang follow channel ni kan, dulu kita pernah bincang tentang Apple ni. Company Apple ni, dia bermula daripada daripada IPO dia asalnya dalam $20, $22. So sekarang ni dah, kalau nak dia ambil daripada IPO itu tanpa dia adjustment price ataupun mana-mana corporate exercise, sekarang ni dah beribu-ribu harga Apple, saham Apple. It's okay. Cuma video kali ini kita nak fokus berkenaan dengan platform TradingView. So macam mana cara nak guna dia. So bila kita buka tradingview.com, inilah interface yang kita akan dapat lihat. Okay. So kalau account yang free, anda akan sentiasa diganggu dengan notification dekat sini. Dia akan keluar lah. Macam ni. So ini adalah account yang free. Tengok no ads on any chart. Dia suggest lah untuk kita subscribe. Agak mahal jugalah untuk sesiapa yang baru dalam saham kan. So just be aware on that. And then kalau ada keluar notification macam tu, just pangkah sajalah. Okay, just ignore. Okay, so ini interface-nya. So di sini kalau anda perhatikan ada simbol search kat sini. So katakanlah anda ingin melihat mana-mana counter, contohnya Gretek. Okey, contoh sajalah, bukan suggest
by call So Greatech contohnya akan keluar dekat sini dan ia adalah disenaraikan di market di Malaysia. MYX ni Malaysia punya stock exchange lah. Jadi kita tekan dekat situ, so dia akan keluar lah graf Greatech. Okay, so mungkin anda rasa pelik kenapa keluar graf macam ni kan. So yang ni graf dalam bentuk ni, nampak tak dekat sini? Kita klik dekat sini, ni area. Okay, so biasanya kalau sesiapa yang belajar tentang candle kan, so biasa kita guna candlestick lah. Okay, so bila keluar candlestick macam ni, so inilah biasanya. Okay, kita lihat dekat sini, ni adalah nama bagi saham yang kita nak lihat. So kita boleh search apa-apa saja nama saham dekat sini lah. And then yang ni dia merujuk kepada time frame. Dia punya time frame dia. So satu candle itu mewakili duration apa. So contohnya satu candle itu yang ni sekarang ni mewakili satu hari. So satu candle ini contohnya candle Marwozu ni mewakili satu hari. Okay, so buka dengan harga bawah ni dan dia tutup dekat atas ni lah, jadi hijau. So yang ni dah masa sehari lah satu candle. Kalau kita nak tukar candle ini, maksudnya contohnya kan kita nak dissect. Kita nak dissect satu candle ni. Okey, yang saya rekod video ni pada, sekejap saya nak letak kat bawah ni, kat sini. Okey, yang ni kan candle ni adalah candle yang terhasil pada 9 November. Tengok dekat bawah ni, 9 November tahun 2020. Jadi macam mana kita nak buat satu candle ni, kita nak lihat dari segi contohnya dia punya setengah jam. Maksudnya kita nak buat satu candle ni setengah jam. Kita nak dissect, kita nak buka satu candle ni, jadi kita nak lihat apa yang berlaku setengah jam dalam masa sehari ni pada 19 November ni. So apa yang kita boleh buat, kita pergi ke simbol D ni. Okey, kita pergi ke 30 minit. So apa yang berlaku? Sekarang ni satu candle mewakili 30 minit. Okey, so 9 November yang ni. Okey. Kenapa dia masa pukul 8.30 ni? Sepatutnya pukul 4.30 petang lah kan? Kenapa? Kerana dia punya time ni. Time zone ni kita kena tukar kepada Malaysia punya time zone lah. Mana Malaysia punya time zone? Sekejap. Mana Malaysia? Kuala Lumpur mana? Sekejap sorry. Hai. Dekat mana Kuala Lumpur? Sekejap. Sekejap, mana Kuala Lumpur? Sekejap. Mana Kuala Lumpur? Dubai, Kolkata, Jakarta. Singapura lah. So Singapura. So sekarang ni sama je. Okey, time zone kita dengan Singapura sama. So sekarang ni saya rekod video ni pada pukul 12.54 pagi. Okey, so samalah pukul 12.54 pagi. So yang ni tadi candle tadi kan, yang kita kata satu candle itu selama setengah jam kita set tadi kan. So market buka daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. So half an hour before the market close petang tadi adalah pukul 4.30 lah. Pukul 4.30 sampai pukul 5. So satu candle ni, Candlelogy ni adalah pukul 4.30 sampai pukul 5. Yang ni pukul 4 sampai pukul 4.30. Okey, begitulah seterusnya. Baik, yang ni kalau kita tengok, okey, dia start 19 November adalah pada candle ini. Okey, Greatech ni dia start dengan volume price dia buka dengan harga RM9.10 dan dia tutup pada pukul 9.30 dengan harga RM9.03. RM9.10 dia turun kepada RM9.03. Ni first half an hour kan. So dia pergi ke second half an hour, the gap down
lepas tu dia tukuk, dia gap down sikit, lepas tu dia tutup, dia turun dulu, lepas tu dia tutup dekat atas ni. Jadilah candle hijau. Okey, so point saya adalah yang dekat sebelah sini ada nama apa ni, nama syarikat, okey, ataupun counter, and then dekat sini time frame kita. So by default dia akan start dengan 1 hari lah. Okey. And then yang ni jenis candle. Okey, ada bus punya candle, ada candles, candlestick, hollow candles, Heiken Ashi, banyak lagi lah anda boleh explore. Tapi kebiasaannya kita guna candle ataupun line chart lah. Kalau anda biasa dengan Heiken Ashi pun okey, boleh guna juga Heiken Ashi. Okey, yang compare ni, kita boleh compare, cuma untuk yang free, yang ni compare simbol. So kita boleh compare juga dekat sini. So anda boleh pilih dekat sini. Contohnya kita nak compare Greatech dengan, sebenarnya saya tak pernah guna function ni. Greatech dengan contohnya ARBB. Boleh tak? So what happen? Oh, dia keluar. Tapi betul ke ARBB macam ni? Rasa ARBB dia downtrend baru nak uptrend. Sekejap ni harga apa sekejap. Sekejap. ARBB dia breakout downtrend line. Dia naik, lepas tu dia pull back. Rasa betul dah. Okey, cuma dia punya chart ni bukan candlestick lah. Okey, tak apa, it's okay. So sebenarnya saya tak pernah guna pun button compare ni. Yang ni indicator, merujuk kepada apa-apa indikator yang kita nak masukkan dalam chart. Okey, cuma kita kena be aware kalau kita menggunakan account yang free. Sorry, saya kena betulkan saya punya ni sikit. Okey, kalau kita menggunakan free account, dia indikator ni tak banyak kita boleh masukkan. Contohnya kita nak masukkan indikator RSI, Relative Strength Index, RSI. So yang ni yang built in dalam platform TradingView. Okey, yang ni adalah indikator yang public buat, lepas tu dia share. Okey, so anda boleh try lah yang ni. Tapi by default kita pilih yang ni lah, yang built in dalam TradingView. So kalau anda perasan dekat sini, dia ada Relative Strength Index, lepas tu ada bintang kan. So bintang ni anda boleh klik sebagai favorite. So apa yang berlaku, ada folder favorite kat sini. So bila anda klik kat sini, dia akan keluar lah. Contohnya indikator apa lagi yang anda biasa guna, MACD. Contohnya MACD. Okey, MACD yang ni bawah built-in punya indikator. So kita boleh klik dekat situ. Selain daripada sini, contohnya kita nak guna EMA. So EMA, yang ni, okey, yang EMA, kalau kita buat exponential, nama penuh dia lah, exponential, okey, moving average. Yang ni moving average exponential ataupun EMA. Yang ni kita klik, yang ni by default dia ada built-in dalam TradingView ni. Yang ni adalah yang dikongsi oleh public. So anda boleh tengok dekat sini lah siapa yang share. Yang ni account siapa yang share, dan ini jumlah like, siapa yang like. Biasanya kalau kita nak biasanya kalau ramai orang yang like, biasanya dia reliable lah. Contohnya RSI ni kan, tengok ni ada yang Glass buat, lepas tu ada 9,000 orang menunjukkan tanda suka. Maksudnya ramai orang guna dah ni. So mungkin anda boleh try lah. Okey, cuma kalau kita tak nak try, kita guna yang basic ataupun yang by default ada dalam sistem ataupun ada dalam platform tradingview.com. Okey, so kalau kita nak tengok yang built-in, tekan saja built-in. So yang ni built-in semua ni. Okey, yang ada. So kita boleh masukkan volume,
And then kalau kita biasa dengan VWeb ni, kita boleh guna juga VWeb. Okey, apa lagi yang biasa? Stochastic, okey. Boleh letak je. Boleh kita okey, simple moving average. Mana moving average? Simple moving average. Okey, apa lagi? Eczema cloud yang kita biasa kan? Apa lagi Bollinger Band, very important. Okay. Arun kalau saya biasa belajar. Okay. Jadi dekat sini ada favorite, ada built-in. Okay, candlestick pattern. Anda boleh explore sendirilah. Yang ni public yang orang lain buat dan dia share. So yang paling tinggi ni maksudnya ramai orang like lah. Jadi anda boleh try dan anda boleh compare. Buat backtest. Okay, tengok pada chart-chart sebelum ni sama ada dia reliable ataupun tak. This is a very good function yang mungkin anda boleh explore lah. In fact kita sendiri boleh buat kita punya script sendiri. Kita boleh buat indikator kita sendiri menggunakan Pine script ni. Cuma yang ni kena ada kepakaran sikit lah. Okay. Saya pun tak biasa buat lah menggunakan Pine script ni. It's okay. Tak perlu pun sebenarnya. Volume profile. So anda boleh explore lah dekat sini. So yang ni, button indicator ni penting. So yang penting anda pergi klik indicator, lepas tu anda cari dan letakkan siap-siap dalam favorite. Okey, contohnya anda nak guna Bollinger Band. So anda klik je Bollinger Band. Okey, dia akan keluar dekat chart kita, Bollinger Band. Dan bila dia keluar macam ni, dia akan nampak tak dekat sini ada list of indicator dekat sini. Okey, dia ada volume. Volume kalau kita klik dekat mata ni, maksudnya hide. Tak nampak dah. Okey, kalau unhide dia akan keluar balik. Sama juga Bollinger Band. Kalau kita unhide dia akan sembunyikan. Kalau kita unhide dia akan keluar balik. Dan yang ni kita boleh adjust lagi dia punya formula dan sebagainya dalam ni lah. Okey, kita klik dekat simbol gear ni, setting ni. And then kita boleh adjust dia punya style dia. Dari segi color yang ni daripada style lah, color contohnya kita nak buat yang mid volley punya line ni dengan color hitam contoh. So klik hitam, dia akan bertukar dengan hitam. Bertukar kepada warna hitam. Kalau kita yang upper volley ni kita nak tukar warna biru contohnya. Okey, dia akan bertukar warna biru. Okey, lower volley kita nak tukar, tak apa, lower volley kita kekalkan dengan hijau. Background kita nak tukar contohnya background kuning. It's up to us lah. It's up to you kita nak guna yang mana. Kalau okey, input ni masalah dia juga ni. Bila kita guna benda yang free kan, so banyaklah benda-benda ni yang kita gangguan yang kita akan hadapi lah. So kena be patient. Okay. Okay, so far okay? Right. Sabar So counter attack, kita dah set volume tadi. And then kita masukkan indicator sikit. Bollinger Band contohnya. So tak sempat save tadi kan. So dia akan by default dia warna macam ni lah. Okay. Dan kita nak masuk EMA lagi. Satu lagi kita nak masuk indicator EMA. So tekan indicator. Kita buat exponential moving average. Okay. So nampak dekat sini EMA. Yang ni EMA 9 EMA 9. So kalau kita nak tukar EMA 20 contohnya. Okay. Cuma EMA 20 dia akan follow yang ni. Tapi not exactly sebab kalau Bollinger Band dia guna simple moving average. Kalau kita tengok kalau kita buat EMA ni jadi 20. Okay, 20 hari ataupun 20 candle So kalau kita klik yang tu lebih kurang sama, tapi dia tak sama. Sebab kalau anda belajar teknik analisis kan, EMA ni dia lebih dia ada weightage dia. Dia lebih fokus kepada candle-candle yang latest.
Tapi kalau simple moving average, dia ambil pukul rata semua je. Sebab itu kalau EMA ni dia lebih orang kata lebih tepat lah. Lebih tepat kerana dia consider harga semasa. Dia ada weightage yang lebih tinggi untuk harga-harga semasa. Yang ni anda akan belajar secara detail dalam teknik analysis. So this is not video for teknik analysis. Kita lebih kepada trading view saja. Jadi sekarang ni, okey. Katakanlah kita nak tukar kepada EMA 200 contoh ataupun EMA 100. Okey. Perhatikan yang line warna biru tu, dia akan turun lepas ni. Dia akan turun ke bawah. Okey, kerana nampak tak? Sebab ini adalah line EMA 100. Kalau 200 lagi jauh lah. Okey. Pelabur-pelabur institusi bahasanya dia tengok EMA 200. So dekat bawah lagi. Selagi harga berada di atas EMA 200 atau EMA 100 ni, menunjukkan bahawa counter ini sedang berada dalam uptrend. Okey, so kita tukar balik. Jadi EMA 50 lah. Biasa saya guna EMA 50. Okey. So EMA 50 dekat sikit. So selagi dia tak cross EMA 50 ni, pegang je counter, insya-Allah. Kita akan sentiasa berada di orang kata berada dalam trend menaik lah. So kalau dia cross EMA 50, keluar. Okey, sebab dia indicate ada tanda-tanda untuk dia reverse dia punya trend. Baik, anda boleh explore lah dari segi financial, lepas tu template, macam-macam dekat sini. Yang ni alert penting. Tapi kalau account free, kalau tak silap saya hanya satu alert saja. Kita boleh set. Contohnya kita nak suruh trading view alert kita kalau harga sesuatu counter ini sentuh kepada sesuatu harga. Okey. Sentuh mana-mana level kan. So bila dia sentuh saja, dia akan alert. So kita boleh set dekat sini. Masalahnya nak alert tu dia kena login. Kalau nak mudah, sign in je lah. Okey. Tak apa. Okey, di sebelah kiri kita fokus kepada sebelah kiri pula. Yang ni adalah tools yang ada untuk kita lukis chart, lukis trend line dan sebagainya. Kita tengok mungkin satu-satu kita boleh pergi. Yang ni adalah option yang kita boleh guna lah. Okey. Kalau kita perhati dekat sini tak banyak, tapi sebenarnya dia ada anak-anak dia. Konsep dia sama dengan konsep dia sama dengan Adobe Photoshop. Sama juga. Dia punya ada tool kat sini. Lepas tu kalau kita perhatikan ada di sini ada arrow kecil ni. Kita klik arrow ni, dia akan keluar banyak option lain lagi lah. Yang sama kategori dengan yang sebelah kiri ni. Okey, dekat sini yang ni adalah trend line. Kalau kita nak lukis trend line, kita klik macam ni dan kita lukislah trend line. Okey, kita boleh ajar. Nampak tak? Baik. Selain daripada trend line ni, kalau kita klik arrow sebelah kiri ni, dia akan keluar banyak lagi. Dia ada trend line, info line, trend angle, macam-macam lah. Horizontal line. Kalau kita nak lukis support and resistance, kita guna horizontal line. Nampak tak? Okey, katakanlah kita rasa macam nipisnya line ni, nak tebalkan dia. Macam mana? So, kalau setiap kali kita klik kepada toolbar, mana-mana option dalam toolbar ni, kita akan dibekalkan dengan option setting dia. Okey, katakanlah setting untuk line ini saya nak tukar lebih tebal. So, kita klik dekat sini. Okey, pilihlah tebal mana nak. Contohnya tebal ni. Contohnya. Pelik lah kan. So, biasanya yang ni. Okey, nampak terang sikit kan. Color dia, saya nak tukar kepada color merah. Klik dekat color. Dan tukar warna merah. As simple as that. Okey, anda boleh explore lah dekat sini. Yang ni jenis style dia. Sama ada line straight ataupun dot. Contohnya kan. So, kita boleh play around dengan benda-benda ni semua.
So anda boleh explore sendirilah dari segi dia punya setting dia, dia punya nak letak teks dan sebagainya dekat line ni. Contohnya kita nak buat strong support. Lepas tu klik OK. Sampai berlaku. Bila kita gerakkan saja dia akan jadi, dia akan follow lah. Jadi anda boleh explore sendirilah. Okey. Contohnya kita nak buat macam tu. Lepas tu ni alert. Alert ni contohnya sekali lagi. Okeylah, saya sign in lah Sorry. Boleh ke tak nombor? Sorry, sekejap. Lupa caps lock. Okay. Sorry sebab malam-malam ni dah pukul berapa dah ni? Pukul 1 suku dah ni. So, penat sikit. Alright. Here we go. Alright. So, yang ni line untuk option horizontal line. Kalau anda perhatikan, sama juga konsep dengan indikator tadi. Dekat sebelah kanan ini, dia ada simbol star kan. So, star ni anda boleh klik. Contohnya anda nak contoh kita kata contohnya kita nak letak apa? Okey. Yalah, anything lah anything. Contohnya kita nak buat yang ni, yang parallel channel ni. So kita nak buat sebagai favorite. So kita klik saja. So apa berlaku bila kita klik ni sebagai favorite, anda akan perhatikan dekat sini, okey, dia ada floating kat sini kan. Yang ni adalah favorite ni. Favorite. Nampak tak? Saya baru tambah tadi parallel punya line tadi, dia akan keluar dekat sini, parallel channel ni. So kalau saya unclick balik, contohnya kan macam ni. Saya untick balik dia punya favorite ataupun star symbol ni. Nampak tak? Dia akan keluarkan dia daripada list favorite. Yang ni sangat penting lah untuk kita buat. Okey, sebab kadang-kadang kita tak nak banyak step ni kan, kita nak kena klik yang ni, lepas tu nak cari balik kan. So kalau kita biasa menggunakan mana-mana drawing tool, so kita buat sebagai favorite dan kita akan ada dekat sini option dia. Okey, dia floating, kita boleh pilih saja dekat sini. Contohnya kita nak buat yang ni saya biasa guna untuk buat cup handle contohnya kan. Chart pattern, so kita buat macam tu. Okey. So tak perlu dah kita buka dekat sini cari, sebab nak cari yang ni susah juga ni. Okey. Katakanlah dekat sini. So mana ada curve punya tu kan. Yang ni dipanggil apa ni? Yang ni panggil curve So kalau kita guna yang ni contohnya, so kita tak tahu curve dia dekat dalam option mana. Takkan kita nak setiap kali nak guna tu kita nak kena klik yang ni, lepas tu yang ni saya cari. Penat lah macam tu kan. So set sebagai favorite. Lepas tu dia akan keluar kat sini. So anytime kita nak guna, kita tengok dekat sini je. Okey. Okey So yang ni saya delete dulu. Sorry. Alright. Okey, so anda boleh explore lah dekat sini, banyak option-option. Tools yang ada dekat sini, ada arch, ada macam-macam lah. Okey, text. Bawah text ni, cluster text ni ada banyak. So saya biasa guna arrow marker ni. Contohnya bila saya nak buat video tutorial berkenaan dengan apa-apa counter lah, kita nak tengok dari segi chart pattern dan sebagainya. So arrow ni klik dekat situ. Contohnya kita nak tunjukkan volume yang tinggi kan. So kita klik buat macam tu. So bila orang tengok, dia akan pay attention dah dengan benda ni. Volume yang tinggi kan. Contoh sajalah. Okay, kita delete ni. Alright. Dekat sini ada banyak option lain lagi. Kalau kita nak buat elliot wave ke, macam-macam lah chart pattern dekat sini ada. Lepas tu dekat sini ada
long position, short position, kita boleh explore sendiri lah. Yang ni dari segi price range sangat penting. Price range ni contohnya kita nak tengok potensi dia. Kita kata tadi kan, contohnya kita buat curve dulu. Yang ni contohnya dia membentuk cup handle contohnya kat sini kan. Yang ni lepas tu kita klik yang ni. Cup and handle kan. Short term punya cup and handle. And then kita buat line macam tu. And then kita nak tengok dia punya potensi dia nak pergi ke mana price dia nak pergi ke mana. Alright. Yang ni lepas tu copy yang ni. Duplicate. Clone lah. Clone. Dan tarik. Naik ke atas. Ini kena belajar chart pattern lah. So yang ni target price dia. Target price 17%. So nampak tak dekat sini bila dia breakout and then dia pergi sampai dia touch saja 17.65% ni dengan harga RM8.30 ni, dia pun turun balik kan. Melantung balik sebelum dia meneruskan kenaikan. Sangat penting lah Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut kan. Yang ni dekat sebelah sini anda boleh explore. Yang ni simbol ni kita jarang guna lah kan. Yang ni ada ruler dekat sini kan. Nak measure. Biasa tak guna juga. Yang ni magnet. Magnet ni kalau kita buat dia, nampak ada snap tu. Yang tu magnet lah. Dalam Photoshop pun biasa kita guna kan. Yang ni yang ni kita nak lock all drawing. Kita tak nak tersilap delete dan sebagainya. So kita boleh lock. Bila kita lock so apa ni sekejap lock all drawing tools. Maksudnya kita tak boleh nak guna dah drawing tools sebab kita dah lock. Contohnya sekejap, kenapa dia tak lock? Nampak tak bila kita lock, bila kita lock saja tak boleh klik. Sebab kita dah lock drawing tools Yang ni kalau kita nak hide dengan unhide kita punya lukisan dan sebagainya kalau kita kadang-kadang serabut dengan lukisan yang berserabut kan. So kita nak hide semua yang kita draw tu, kita tekan saja simbol mata ni, dia akan hide semua sekali. Ataupun nak delete semua sekali drawing pun boleh. Klik delete. Boleh. Kalau kita tersilap delete, kita boleh undo balik dengan cara tekan command Z ataupun control Z dalam window. Dia akan keluar balik. Saya lupa tadi nak bincang tentang interface ni. Kalau anda perhatikan dekat sini, kita delete semua dulu drawing ni. Kalau anda perhatikan dekat sini, dekat belakang ni ada simbol kan, Greatech daily punya chart. Nama penuh dia Greatech Technology. So macam mana kalau kita nak sembunyikan background ni, watermark dekat belakang ni, macam mana caranya? Kita right hand click. Kita pergi ke setting. So dekat sini macam-macam kita boleh adjust. Kalau kita tengok dekat sini kan. Kalau kita tengok dekat sini, simbol dia nampak yang ni body ni. Kalau kita nak tahu apa maksud semua ni, kita klik antik ataupun antik saja. Dia akan display lah apa benda yang kita boleh adjust kat situ. Contohnya kita nak adjust dia punya body of the candles ni. Warna hijau ni kita nak tukar warna hijau yang terang sikit. Nampak Yang ni merah, betul-betul merah kita nak. Border dia. So klik tick antik lah untuk tahu apa benda border ni yang merujuk kepada apa benda kan. So kita tick antik lah. Yang ni pun kalau kita tak nak ada border, kita antik je lah. Week ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada toceng ataupun ekor So tengok dekat sini kalau kita antik, dia akan hide dia punya toceng dengan dia punya
apa istilah dia? Shadow setengah-setengah orang panggil shadow. Okey, so yang ni penting lah, kena tick lah. Cuma yang ni kalau kita nak adjust dia punya color, boleh adjust, no problem. Okey. Okey, yang lain-lain mungkin kita boleh set by default lah. Okey, status line. Yang ni anda boleh explore sendiri lah semua ni. Biasanya saya pun tak kisah sangat dengan benda ni, guna sebagai default sajalah. Okey, nampak tak sekarang ni warna untuk price dah berubah. Cantik kan, merah betul-betul merah dan hijau betul-betul hijau. Cuma dekat bawah ni volume. So volume ni macam mana kita nak adjust dia punya color dia. Contohnya kita nak adjust supaya dia color dia lebih kurang sama dengan candle kat atas, candlestick dekat atas ni. So caranya adalah kita right hand click dekat volume ni. Jangan right hand click dekat tengah-tengah ni. Okey, kita right hand click dekat volume. Okey, pergi ke setting. Nampak tak dekat setting ni dia ada style volume ni. Okey, volume, and then kita boleh adjust kat sini. Contohnya kita ambil sama dengan yang tadi kan. So kita betul-betul hijaukan dia. Sebab volume ni tak penting dari segi color dia. So kita boleh pilih sama ada kita nak dua-dua hijau contohnya kan. Akan jadi macam tu. It's okay. No problem. Tapi kalau kita nak guna merah juga, it's okay, no problem. Okey, kalau growing warna hijau, kalau falling warna merah. Walaupun dia tak signifikan pun dari segi color je kan. Input dia, so biasanya tak payah tukar lah. So follow je lah dia punya tu. Dekat sini lagi, okay, sekarang ni kita tengok dekat sini sekejap, macam mana kita nak sekejap, macam mana kita nak sekejap. Yang ni nampak tak line? Yang ni line vertical ataupun horizontal ni. So kita boleh ajar kat sini. Okey, contohnya kita nak warna ni. Biasanya kita tinggal lah sebagaimana default lah. Okey. Background ni nak color apa kan? Background warna hitam ke contohnya. Nak color warna pink ke. So biasanya kita warna putih lah. Okey. Tak sakit mata kan. Alright. Okay, klik OK. So nampak dah cantik kan. Alright. Okay, so anda perhatikan dekat sini, dekat bawah ni kan, sebenarnya kalau kita nak besarkan chart, macam mana cara dia? Okey, dekat bawah ni kalau anda perhatikan, bila kita letak cursor dekat bawah ni, dia akan keluar arrow kiri kanan ni. Nampak tak? Kalau kita klik dan kita drag ke kiri, dia akan semakin besar chart. Kalau kita drag ke kanan, dia akan semakin kecil lah. Okey, maksudnya dia akan zoom out. Okey, kalau kita gerak ke kiri, dia akan zoom in. Okey, yang ni adalah untuk kita tinggi ataupun rendahkan harga tu. Kita dari segi vertikal kita nak kemekkan dia ataupun kita nak tinggikan dia. Kalau kita harga terlalu tinggi, biasanya kalau kita tengok kalau kita buat macam ni kan, tingginya kita rasa kan, harga dekat sini tingginya takut jatuh So apa yang kita perlu buat, kita turunkanlah dia. So tak panik sikit kan. Yang ni you all kena play around lah dengan ni supaya kita lebih mahir Okey. Okey, dekat bawah ni kalau anda perhatikan ada
ada apa ni, simbol 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan. So kalau anda klik contohnya candle 1 hari. Candle 1 hari, 19 hari bulan. So untuk ni untuk 1 hari je. So inilah candle yang terhasil. Kalau kita letak contohnya 1 tahun. So 1 tahun candle. Dia buat chart tu, time frame dia setahun. So daripada bulan berapa ni? Bulan 11 tahun lepas sampailah bulan 11 tahun ni. Setahun kan? So boleh klik yang ni lah untuk cepat. Ataupun all time high, ataupun sepanjang masa. Cuma bila kita letak sepanjang masa dia punya ni, dia akan buat candle dia satu candle ni 1 bulan. Sebab dia kalau buat 1 hari tu dia tak boleh nak ni kemetkan sangat kan. So dia buat 1 candle mewakili 1 bulan. Okay, so setahun. So biasa bila kita buka chart, kita buka all dulu. Tapi all ni nampak candle besar-besar lah. Dan kita pergi setahun, kita tengok. So dia ada breakout 52 weeks high dan sebagainya. Kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, nampak tak? Dekat sini ada breakout 52 weeks high. Alright. Dia buat mangkuk handle dia, and then ada breakout dan dia terus terbang. Okay, kita dah bincang tentang breakout 52 weeks high sebelum ni kan. Okay, so dekat bawah ni ada stock screener. Yang ni sangat penting yang ni. Yang ni sangat penting. Tapi function dia tak banyak lah. Saya tak pasti macam mana cara untuk kita tambah dari segi indikator atau screener dia. So biasa kita boleh tengok dekat sini adalah yang most capitalize, volume leaders, bla bla bla, and then biasa saya guna adalah new 52 weeks high breakout kan. Ada dekat sini, okay. Unusual volume bla bla bla, anda boleh tengok dekat sini. So kalau kita klik contohnya 52 weeks high, breakout 52 weeks high, tekan dekat sini, anda perhatikan dekat sini adalah senarai counter-counter yang membuat 52 weeks high. So kita tengoklah dekat sini, contohnya Boylam. Kita pernah discuss tentang Boylam sebelum ni. So Boylam nampak tak? Memang dia buat 52 weeks high breakout. 52 weeks high ataupun all time high. 52 weeks high breakout. So dalam masa setahun dia dah mencapai harga tertinggi dia. 52 weeks high dengan volume sekali. Mana? Sekejap. Sampai situ kan. So kita pilih dekat sini, and then kita yang ni 52 weeks high breakout, nampak? Breakout and then dia terbang. Breakout dengan volume. Kita dah buat dah ni. Saya dah buat analisa dah sebelum ni. Dan memang berlaku lah, alhamdulillah, dengan izin Allah. Okey. Baik, bila kita lukis chart, contohnya kita buat lukis chart and then kita nak share kepada orang lain kan. Kita nak share apa yang kita lukis ni. Contohnya kita lukis ni, contoh saja kita lukis kita nampak macam ada cup and handle punya pattern dah ni kat sini. Yang ni cup. Okay. And then yang ni handle dia. Alright, sekejap. Cup and handle. So kita pun buatlah dia punya possibility harga dia nak pergi ke mana kan. So kita tekan copy paste dan tarik je dekat sini. So kita buat dia punya target price kat sini. Dan okey, lepas kita buat lukis-lukis bla bla bla, kita nak share dengan orang lain. Okey. Yang ni yang bagusnya TradingView ni, bila kita analisa chart, kita boleh share kita punya pandangan ataupun analisa kita dengan orang lain, dengan public, dan orang boleh follow kita punya idea. Okey, orang boleh tengok kita, dia boleh like, dia boleh share kita punya analisa. Ini yang sangat menarik lah berkenaan dengan TradingView. Sebab tu saya suka TradingView berbanding dengan Share Investor ataupun Bursa Station. Walaupun saya pernah guna juga, tetapi saya rasa TradingView ni lebih menarik kerana dia mempunyai elemen sosial. Kita boleh bersosial menggunakan TradingView. Macam kita
kita main Facebook, Twitter dan sebagainya lah kan. So kita ada kawan-kawan untuk kita share kita punya pandangan kita. Mudah So that's why saya sangat prefer untuk menggunakan TradingView berbanding dengan platform-platform yang lain. Baik, okey tuan-tuan saya lupa sebut tadi dekat sini ada button save so bila anda save sekejap. Yang ni sekejap. Kenapa dia tak boleh save Sekejap, kenapa dia tak boleh save? Okey. Sekejap. Sekejap boiler ni. Ni kan kita lukis tadi kan? Sorry. Yang ni saya dah share sebelum ni. Okay, it's okay. Okay, katakanlah kita dah lukis cantik-cantik. Lepas tu kita nak share dengan orang lain. So, kita boleh tekan publish kat sini. Okay, bila kita tekan publish, kita tulis lah. Contohnya, Boilem Accountant Syariah Breakout 52 weeks. Contoh saja kan. Okay, lepas tu kita tulis lah point 1 bla 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 bla. And then 2 bla 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 bla. 3 bla 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 bla. Buat disclaimer. Okay, ini tujuan pendidikan sahaja, tidak ada kena mengenai hidup ataupun mati dan sebagainya. So, tulis saja disclaimer. And then kita boleh pilih dekat sini investment strategy, kategori long ke, neutral ke ataupun short term. Okay, kategori dia trend analysis ke ataupun chart pattern ke, kita klik je lah yang mana-mana yang sesuai. And then okay, so kita publish idea. So saya mengarut ni, saya tulis mengarut, saya tak tekan publish lah. So kalau kita tekan publish, dia akan masuk dalam account kita. So sesiapa yang follow kita punya account, dia akan dapat notification. Okay, biasanya dia akan email. Okay, email. Email. So sesiapa yang follow kita punya account, dia akan dapat notification melalui email dan dia akan boleh akses lah. Dia akan boleh dapat idea daripada perkongsian kita. So tuan-tuan kalau anda ingin follow saya, so anda boleh pergi ke search Al-Arifin Al-Arifin and then follow, klik je dan insyaAllah saya agak konsisten juga berkongsi dalam ni. Saya lukis chart, saya try analisa based on dia punya volume, based on dia punya oscillator, EMA dan sebagainya, chart pattern dan sebagainya. So anda akan dapat idea sikit lah. So sesiapa yang mungkin belum mendalami ilmu teknik analisis, mungkin boleh dapat idea daripada perkongsian saya. So jangan lupa untuk follow lah saya punya account TradingView. Okay, so sebagai contoh yang ni saya analisa lama dah ni. So saya buat cup and handle, lepas saya buat dia punya ni projection dia. So sekarang ni harga dia semakin naik dan dia menuju ke harga ni. Okay, so yang ni adalah TP lah, target price. Okay, so sebenarnya banyak lagi function dalam TradingView ni. Kalau anda perhatikan dekat sini, kalau anda klik dekat sebelah kanan ini, dia ada macam dia punya istilah dia. Ada banyak function dekat sebelah kanan ini. Saya biasa guna watchlist So kita boleh tambah watchlist kat sini. Cuma account free dia benarkan hanya satu watchlist saja. So biasanya counter-counter yang saya biasa masuk, saya akan masukkan watchlist ni lah. Okey, saya masukkan watchlist ni. Lepas tu kalau account yang saya tengah ada position dalam account tersebut, saya akan klik warna merah. Okey, ataupun merah ni mewakili. Yang ni pun masalah juga. Untuk yang free account, dia hanya satu color saja dibenarkan. Kalau kita klik dan kita pilih color lain, dia akan keluar notification. Kata tak boleh lah sebab kita free account So kita boleh upgrade lah untuk pilih banyak-banyak color. Dekat bawah ni, yang ni interesting juga. Dia ada analisa sendiri oleh TradingView punya team.
Ataupun yang ni adalah robot lah yang buat suggestion. So kalau kita klik Emulous contohnya, dia akan bagi suggestion. Yang ni kategori mana untuk kita beli ke ataupun jual ke, dia akan keluarlah suggestion dekat bawah tu. Nampak tak? Yang ni tengok ni, dia technical analysis dia. So buy ke, strong buy ke, dia akan keluar kat situ. Cuma saya tak guna sangat lah benda ni. Cuma TradingView tu lah, dia banyak function yang kita boleh explore dan banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada TradingView. Contohnya kan, dekat sini anda boleh explore lah button-button ni, ada calendar, ada idea dan sebagainya dekat sini. Yang ni notification notification. Kalau saya klik notification, ada 8 benda yang baru ni. Yang ni nampak tak? Ada idea saya yang ramai orang follow. Tengok ni berapa orang like. Dia akan bagi notification dekat situ. Kalau ada orang komen pun, okey, dia akan keluarlah dekat sini. So kita boleh tengok apa respon orang tengok ni. Contohnya saya Boylan tadi kan. Yang ni Boylan. Siapa ni? Sin 80 ni. Dia setuju. So dia agree with your idea. So benda ni dia seolah-olah macam social media tau. That's why sangat interesting platform TradingView ni. Okay, anda boleh explore banyak lagi yang mungkin saya tak explain dalam video kali ini. Saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, saya akan buat video lagi berkenaan dengan TradingView ni. Ada tip-tip yang sebenarnya banyak lagi berkenaan dengan TradingView, tapi saya tak sempat nak explain dalam video kali ini. InsyaAllah kita akan buat video-video seterusnya lah. Itu pun kalau ada permintaan daripada anda semua. Jadi itu saja. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Saya minta maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang lemah, yang kurang itu saya mohon maaf atas kesilapan saya sendiri. Wallahu alam. Okey, satu lagi sebelum kita berpisah kalau anda perhati dekat sini ada button, ada simbol syariah dekat sini. Yang ni interesting. Yang ni ada button dia tak it is not by default. Okay, icon made by Flaticon. Yang ni icon ni dia tak ada by default. Okay, so macam mana kita nak dapatkan icon ni? Kita kena install plugin. Okay, macam mana nak install? Kita kena install plugin dekat kita punya Google. Yang ni Google Chrome kan? So kita buat syariah TradingView. Search tengok jumpa ke tak? Nampak tak? Ni extension Chrome So googlechrome.com, dia ada TradingView Syariah Indicator. So anda klik yang ni. Nampak tak? Dia keluar dia punya, tapi saya tak akan klik kat sini. Kalau anda belum lagi install, dia akan ada button untuk install kat sini. So anda klik saja. Kalau dia tak keluar untuk first time, anda perlu restart komputer, dan insya-Allah dia akan keluarlah dekat anda punya TradingView. So very interesting yang ni by default dia tak ada, anda kena install dia punya extension itu dalam Google Chrome. Dan untuk Google Chrome saja, dalam browser-browser lain saya tak pasti so saya biasa guna Google Chrome so Google Chrome mudah untuk kita install plugin ataupun extension untuk filter ataupun tapis counter-counter yang syariah compliance. So kalau syarikat tu tidak syariah compliant, contohnya Genting contohnya Genting, nampak tak? Genting tak ada simbol syariah compliance. So kita kena be aware lah dengan benda ni. Baik, saya rasa itu saja. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian daripada semua. Semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Wallahu alam. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.